Sila. Saya ni tak siap. Saya ada satu lagi yang kapit, takut saya terlupa yang kapit nanti. Sila. Saya yang kapit tadi saya sebutkan. Untuk kapit tadi, terima kasih atas perhatian dan juga semangat untuk membantu jemaah haji, dan saya rasa ini contoh ahli yang berhormat yang baik, membantu jemaah daripada kawasan mereka, daripada kapit untuk tujuan menunaikan haji. Tapi saya katakan tadi, base kita ataupun kita punya semangat pemilihan kita berdasarkan yang mendaftar dahulu. Tapi apapun saya mengambil perhatian, mungkin ada kelonggaran-kelonggaran yang perlu diambil perhatian kepada tempat-tempat yang berdasarkan pendalaman dan sebagainya. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ikuti laporan dalam media baru-baru ini tentang keadaan jemaah haji kita di Malaysia, di Mekah dan Madinah yang sudah pun alhamdulillah sampai ke tempat tujuan masing-masing. Dan satu poin yang dibangkitkan oleh media baru-baru ini adalah peratus mereka yang ingin mendapat khidmat melalui pakej ini meningkat. Jadi meningkat ini adakah selain daripada keupayaan jemaah haji kita, tapi juga saya rasakan mungkin ada kaitan dengan kota. Mungkin mereka menunggu, mungkinkah mereka menunggu sekian lama melalui program biasa mereka tidak dapat pergi, mereka upgradekan kepada pakej. Jadi saya ingin tahu berapakah kota sebenarnya yang kita perolehi setiap tahun, khasnya pada tahun ini contohnya, yang melalui pakej biasa tidak boleh, tapi kalau mereka pergi dengan pakej-pakej yang lebih mahal, mereka dapat untuk menaikkan haji. Itu yang pertama. Yang keduanya, Mohon Menteri, saya ingin mendapat adakah Yang Mohon Menteri sedar bahawa saya mendapat satu laporan, minta mohon disiasatlah, tentang berlakunya penyelewengan yang melibatkan, saya sebutkan di sini, tabung haji bayan lepas, yang ada mengenakan kepada jemaah haji yang pakej biasa ni, rombongan biasa ni, kalau nak mempercepatkan mereka untuk pergi haji, dicas 1,000. Dan ini beberapa orang jemaah haji yang menghantar maklumat kepada kita, minta mohon disiasat. Maknanya 1,000 bagi mereka itu adalah terlalu besar kosnya, yang dah tentulah boleh digunakan untuk mereka ketika berada di Mekah nanti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Petua. Terima kasih juga kepada tentang pandangan dan juga cadangan serta soalan berkenaan dengan pakej swasta dan juga pakej daripada muassasah. Memang dalam keadaan yang ada pada hari ini kita melihat, saya melihat ada di sana keupayaan. Sebenarnya ada beberapa faktor punca kerana orang memohon untuk pergi dengan pakej swasta. Di antaranya mereka ni selain daripada memang mempunyai kewangan, tetapi pakej swasta ni dia lebih dekat dengan pengasuhnya ataupun pembimbing sepanjang menunaikan ibadat haji, kerana kelompoknya tidak begitu besar, lebih kurang 1,000 ataupun 1,000 lebih setiap pakej tersebut, dan mereka menempatkan tenaga-tenaga pembimbing, mutawif dan sebagainya yang sentiasa bersama dengan mereka. Jadi ini menyebabkan pakej itu lebih dilihat begitu menarik. Dan sebab kebiasaan yang Datuk Yang Petua dan juga ahli yang berhormat, orang yang nak pergi haji ni dia memang dia jaga sangat. Orang Kedah kata dia beradon sungguh untuk supaya haji dia tu bagi elok, bagi tertib. Dia balik nak supaya panggilan haji kat dia tu kena, dan dia balik dia tak mau pening kepala takut haji dia tu batal ke tidak. Maka dia pergi dalam keadaan dia bukan hanya sekadar dia duduk di sini, di sana pun dia nak dibimbing dan dia nak tanya soalan tak henti-henti. Jadi kemudahan itu dia ada kepada pakej tadi, satu hal. Hal yang kedua ialah kemampuan daripada kalangan orang yang nak pergi tadi. Dan selain daripada itu juga ialah mungkin pada hari ini sudah kurang kedengaran pada telinga kita. Dulu orang kata pergi haji ni pasal apa, nak cari yang hak senang, haji ni kena payah. Tapi konsep ni sudah dipahami orang. Ibadat di Masjid Haram tu dan Masjidil Nabawi adalah merupakan ibadat yang semua orang sama. Pergi pakej pun sama masuk situ, yang tak pakej pun sama di situ. Jadi dia lebih senang untuk memilih, untuk supaya dia selesa di bilik. Sebab maklumlah Datuk Yang Petua dan juga ahli yang berhormat, 40 hari duduk asing dengan isteri. Saya minta maaf, saya kena maklumkan juga bahawa pegawai-pegawai saya di tabung haji belakang ni terpaksa menanggung masalah. Bilik kita sediakan ialah untuk kita faham tuntutan naluri dan sebagainya. Kita ada bilik apa Datuk Seri Gading? Bilik berkat. Bilik berkat ni kunci dia tak kira apa. Yang hak mai minta dan kunci itu kita terpaksa jaga, takut orang duplicate. Jadi kerana pasal kunci tak putus bagi, dan ada orang yang tak boleh makan berasingan daripada isteri. Ada orang yang dia kena duduk bersama dengan suami sebab dia independen dengan izin. Dia amat bergantung kepada suami dan juga bergantung kepada isteri. Jadi keadaan ini mereka lebih selesa
untuk bayaran lebih sedikit daripada RM9,980 daripada bayaran biasa. Ini keadaan yang dapat kita fahami. Boleh bagi laluan sikit, sikit lagi nak pergi habis. Terima kasih. Selain daripada itu juga tentang jumlah kita pada tahun ini, biar saya katakan jumlah dalam keadaan untuk jumlah di Dewan ni saya sebutkan ialah sebanyak 26,000 orang yang boleh kita isytiharkan, dan selebihnya kita sentiasa memohon peningkatan kepada kerajaan Arab Saudi kerana ini di antara permohonan yang kita pegang dengan kerajaan Arab Saudi dengan sentiasa untuk kita tambahkan, dan saya mengharapkan usaha-usaha kita sentiasa berterusan bagi menambah bilangan mereka. Datuk Yang Dipertua,